cerai dia dapat, nikmat cerai dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mengambil tempat Ustaz Haji Hasli malam ini untuk mengisi slot kuliah maghrib. Jadi seperti biasalah, saya membaca kitab hadis, amalan yang menyelamat daripada azab api neraka. Saya pun tak tahu dah berhenti di mana. Selepas kita berhenti sebelum daripada Ramadan, puasa, kemudian ni kita berhari raya, bulan Syawal ini, saya duk cari mana duk tanda ni. Kalau ikut dalam rekod ini di SPAA bulan 2, 28 hari bulan 2. Kita puasa bulan 4 ujung bulan 3. So maksudnya dalam bulan 3 tu memang tak ada kuliah lah. Okey. Jadi kita sambung hadis yang ke 115, iaitu kata-kata yang ringkas dan mudah tetapi boleh mengheret seseorang ke neraka. Ini berkenaan dengan bahaya lidah. Bahaya lidah. Sabda Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Yang bermaksud, dan sesungguhnya seseorang hamba itu berkata dengan satu perkataan yang menyebabkan kemurkaan Allah, sedangkan dia tidak mengambil kisah akan kata-katanya itu, tetapi kata-kata itu menjerumuskannya ke dalam api neraka Jahannam. Wal'iyyazubillah. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadis sahih. Ini dia tuan-tuan, kadang kita menggunakan lidah kita, kita bercakap tentang suatu yang biasa tanpa kita sedari bahawa perkataan ataupun perkara itu boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Contohnya kita kata rasuah dalam bisnes itu biasa. Kan? Biasa maksudnya apa? Adakah maksudnya kita menghalalkan rasuah dalam perniagaan? Itu satu perkataan yang pada kita biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu bentuk kemurkaan. Ada orang kata dalam politik semuanya halal, semuanya dibolehkan. Mana ada yang tidak dibolehkan dalam siasah, dan ada perkara-perkara yang ditegah. Tapi perkataan kita itu bagi kita biasa, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia dah melanggar batas-batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau kita kata undang-undang Islam ni dah lapuk dah, ketinggalan zaman dah. Ada orang kata tafsir Al-Quran perlu diperbaharui kerana tafsir yang dibuat oleh para ulama terdahulu kolot, ketinggalan zaman. Atau kita katakan kepada seseorang itu, hang ni dosa banyak, masuk neraka. Kan? Kamu ni dosa banyak, masuk neraka. Minta maaf tunjuk dekat abang, bukan masuk dekat abang. Ini contoh. Contoh kita bercakap kan, hang ni dosa banyak ni, confirm masuk neraka. Tak boleh. Sebab syurga dan neraka ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak menghukumkan dia confirm masuk neraka, tak boleh. Walaupun dia buat dosa besar macam mana sekalipun. Buat apa nak bertaubat? Pasti buat dosa lagi. Ini perkataan-perkataan yang biasa kita sebut tanpa kita sedari, dia boleh membawa masuk ke dalam kemurkaan Allah dan boleh bawa kepada api neraka. Kan? Akhlak tak penting. Yang penting kita berpegang kepada sunnah. Pernah dengar perkataan itu? Kan? Dia kata tak penting. Yang penting kita berpegang teguh ibadah yang ikut sunnah. Kan? Akhlak tak diletakkan tepi. Tak boleh. Salah. Atau kata-kata orang yang kecewa. Orang kata kecewa ni apa? Putus asa, putus harap. Dia kata hidup aku ni dah tak guna dah. Allah memang tak berlaku adil kepada aku. Dan setiap masa aku ni diuji, di dugaan yang berat-berat, yang susah ni, Allah memang tak berlaku adil. Orang yang kecewa, putus harap bercakap begitu. Ini perkataan-perkataan yang boleh membawa kemurkaan Allah yang kita tak sedar. Agama lain pun bagus bah. Kan? Akhlak dia bagus bah. Kan? Agama Kristian pun bagus, bagi duit derma tak kira, tak gaduh nak soal siasat, tak gaduh nak tanya banyak. Agama Kristian bagus. Gereja boleh bagi duit mudah saja. Kenapa Islam menyusahkan? Kenapa masjid surau menyusahkan? Ini tuan-tuan, puan-puan, kata-kata yang kadang-kadang kita tak sedar, tetapi boleh menjerumuskan ke dalam api neraka. Sebab itu berhati-hati dengan lidah. Sebab tu Nabi SAW menyebut, barang siapa yang boleh memberi jaminan kepada aku, ma baina lihyaihi wa ma baina khazafaihi, fakhzihi. Barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku, dia boleh menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya apa dia? Maksudnya susah. Sehingga kan Nabi kata, siapa yang boleh jamin nak jaga di antara dua rahangnya. Apa dia dua rahangnya? Lidah. Atau lidah dua rahang kita ni lidah. Dan di antara dua pahanya, apa dia? Kemaluan. Siapa yang boleh bagi jaminan dia boleh dapat jaga dua benda ni, maka aku jamin dia akan masuk ke dalam syurga. Nak menunjukkan balasan yang begitu besar orang yang dapat menjaga dua benda yang tak bertulang. Apa benda yang tidak bertulang? Iaitu lidah dan kemaluan. Nampak je lembut. Tapi berbisa. Lidah ni nampak je lembut. Tapi berbisa. Boleh buat porak peranda suami isteri bergaduh.
Kan anak pinak putus hubungan mak ayah. Kan jiran tetangga tak bertegur sapa. Sebab apa? Sebab anggota yang tidak bertulang ni lidah. Sebab tu Allah Ta'ala ciptakan lidah duduk di dalam. Masuk insya Allah. Depan 32. Yang hampa duk gelak keras sangat pasal apa? Aku nak ceramah pun bayar. Kalau ingat aku nak gelak. Allah Ta'ala ciptakan lidah ni duduk di dalam. Duduk di dalam mulut, rongga, ditutup oleh kedua rahang, diawasi oleh gusi atas, gusi bawah, dipagar dengan gigi, ditutup dengan bibir, sukar, lidah. Tapi lidah ni mudah berkata-kata. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala buat satu surah, iaitu surah Al-Humazah. Apa makna Al-Humazah? Pencaci. Kalau pencacai lain kan? Kan sama. Apa makna pencaci? Saya dengar cerita Piramli itu. Apa cerita Tiga Abdul kan? Dia kata, Piramli kata, ini pencacai tua, angkat najis. Apa makna pencacai? Bukan pencaci kan? Pencacai atau pecacai? Saya tak ingat dah. Datuk ingat tu? Tiga Abdul. Bapak mertua kan? Ahmad Nisfu. Bapak marah? Tidak, dia kata kan. Dia perkenal apa ni? Dia perkenalkan Ahmad Nisfu pada perempuan simpanan dia. Ini pencacai tua, angkat najis. Pencaci Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, banyak makna wail. Wail ini dilaknat, dikeji, dihina. Dan wail juga ada satu lembah dalam neraka Jahannam, nama dia Wail. Neraka Wail. Dalam neraka Jahannam itu ada satu lembah. Dalam neraka Jahannam tu namakan Wail. Wailul likulli, neraka Wail lah, ataupun celakalah, Jahannam lah, bagi orang-orang yang humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah artinya pencaci. Wailul likulli humazatil lumazah adalah pencerca. Lidah. Guna lidah untuk caci orang, untuk cerca orang, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam satu neraka yang khusus untuk dia. Muaz bin Jabal pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, adakah setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita ini akan dicatat oleh malaikat? Setiap perkataan, setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita ni akan dicatat. Macam kita pergi parlimen, kita panggil apa ni Tuan Haji? Handset. Kan? Cakap apa saja akan direkod dalam handset. Kan? Begitu jugalah malaikat raqib dan atid. Kiri dan kanan kita ini, apa sahaja yang keluar, harta bersin sekalipun, akan direkodkan oleh malaikat. Kata Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, tahukah kamu bahawa ahli neraka ini
akan dihumbankan ke dalam neraka dengan mukanya terlebih dahulu. Kita akan masuk neraka besok bukan turun macam turun tangga, turun kereta, turun bas tu. Kan pelan-pelan turun. Dia akan dihumbankan. Humban macam mana? Kepala dia akan turun dulu. Macam orang duduk terjun Olimpik tu. Kan duduk atas papan jongkik tu, dia turun kepala dulu. Sebab apa? Kata Rasulullah, sebab di kepalanya itu adanya lidah yang sering berbicara perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi di dalam tubuh badan kita ni tu, yang paling bahaya ni lidah. Diceritakan ada seorang ahli sufi, ahli tasawuf, diminta oleh tuan dia, bos dia, majikan dia. Dia kata, boleh tak kamu pergi ke pasar dan belikan aku anggota seekor kambing tu yang paling bagus pada menurut pandangan kamu. Ahli sufi, ahli tasawuf. Bos dia suruh majikan dia, kata, kamu pergi ke pasar, tolong belikan aku satu bahagian yang paling bagus pada seekor kambing. Maka orang ni pergi beli, buat balik, buka tengok lidah. Paling bagus lidah. Kemudian besok bos dia kata, hampir beli pula bahagian yang paling teruk pada seekor kambing tu. Dia buat balik, buka tengok lidah juga. Jadi bos ni tanya dekat orang ni tadi, dekat pekerja dia, seorang ahli tasawuf. Dia kata, kenapa semalam kamu beli bahagian yang paling baik pun lidah, hari ni aku suruh bahagian yang paling teruk, kamu pilih lidah juga. Kata orang ni tadi, wahai tuan, baiknya seseorang itu bergantung kepada lidahnya, dan buruknya seseorang itu bergantung juga kepada lidahnya. Kan? Jadi tak tahulah betul ke tidak istilah orang kata dia tu mulut dia jahat, tapi sebenarnya hati dia baik. Kan, wallahu alam. Kita boleh aplikasi kan, tidak kan, mulut dia cakap jahat gitu tapi hati dia baik. Allah alam macam mana kita nak justify mulut jahat hati baik tu kan. Biasanya mulut itu hasil daripada hati lah. Hasilnya daripada hati. Sebab itu kata anggota tubuh badan kepada lidah, kepada mulut, dia kata, wahai lidah, kami ini menjadi baik dengan sebab baiknya kamu, dan kami ini menjadi rosak dengan sebab rosaknya kamu. Seluruh anggota tubuh badan kita ni, kata dekat lidah kita ni, dia kata, wahai lidah, kami menjadi baik dengan sebab baiknya kamu, dan kami menjadi rosak sebab rosaknya kamu. Dengan sebab kata-kata kita ni, semua kita ni, tubuh badan kita ni akan diakibatkan, akan dipersalahkan. Maka turutlah itu. Maka dengan sebab itulah kita kena berhati-hati dengan lidah kita, supaya kita tidak memperkatakan sesuatu yang boleh mendatangkan kemudaratan. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman dengan hari akhirat, dengan beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah benda-benda yang baik, aw la yasmut, atau tak ada benda baik, tak reti nak kata apa, duduk diam, lebih baik duduk diam, senyap kan. Biar orang kata dia ni berat mulut, tak apalah, dia selamat daripada bahayanya lidah. Kita kena ingat, setiap perkataan yang kita sebut, malaikat roket atik tulis, catat. Macam saya duk cakap ni kan, banyak dan tulis macam-macam. Harap-harap tidak ada yang
perkataan-perkataan yang melalaikan, yang melawakan. Kita cakap benda-benda yang baik saja. Dan hari ini lebih parah dan lebih dahsyat lagi, bukan lidah yang menjadi bahayanya, iaitulah jari jemari kita yang menulis perkataan-perkataan, tulisan-tulisan, posting, muat naik dalam media sosial, dalam artikel, dalam jurnal, dan jari-jari kita yang tukang forward, yang tukang sebar satu benda yang betul atau tak betul, yang kita tak sahih, yang kita tak pastikan. Maka itu juga pada hari ini, akhir zaman ini, benda-benda ni yang akan menjadi dosa kering. Kenapa kering? Sebab kita tak sedar. Kan tiba-tiba saham kita penuh. Main mana pula ni? Kan? Sebab kita tak sedar yang kita tulis, orang copy, orang forward, atau yang kita sebarkan dalam telefon pintar kita itu telah membuatkan orang kongsi, orang share dan sebagainya, maka kita akan dapat saham yang memberi kesan kita di hari akhirat kelak. Okey? Itu hadis yang ke-115. Ada masa sikit lagi, 10 minit lebih kurang. Hadis ke-116. Makan dan minum dari pinggan mangkuk emas dan perak. Ini juga boleh menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Ummu Salamah ni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzi ya'kulu wa yashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya orang yang makan dan minum memakai bejana emas dan perak, maka sesungguhnya akan menggerodak di dalam perutnya api neraka Jahannam. Dan sabda baginda Nabi SAW lagi, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ini sahabat, antara sahabat yang paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin Yaman ini, dia kalau dengan Rasulullah ni dia macam setiap usah sulit kanan lah. Kan, dia jaga semua khabar jadual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap usah sulit siapa dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia taraf dia rendah sikit, dia sulit saja. Mungkin grade 41 lah. Huzaifah ni 54. Mungkin lah kan, kita letak ranking dia macam tu lah. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi yang paling banyak iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah seorang gelandangan. Tapi dia banyak duduk sama dengan Rasulullah. Dia gelandangan, tak ada kerja, orang lain pergi kerja semua. Kan dia tak ada kerja, duduk tunggu dekat dekat masjid Nabi itulah. Duduk tunggu situ Rasulullah bagi tazkirah ke, bagi kuliah ke, bagi khutbah ke. Dia dengar lah. Abu Bakar, Umar, Osman, jarang kita dengar hadis yang diriwayatkan. Bukan tak ada, tapi jarang. Sebab mereka ini bukan orang yang masyhur di kalangan perawi hadis. Mereka ni pemimpin. Mereka ni orang yang menjalankan, menjaga maslahah
siasah pentadbiran negara membantu Rasulullah, kan, membantu Rasulullah SAW dalam urusan pentadbiran. Dia yang banyak ni yang hak duduk dekat Masjid Nabi ni, yang duduk dengan Nabi, isteri Nabi Aisyah. Lepas tu yang selalu ikut Nabi Huzaifah bin Yaman, Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang budak muda. Rasulullah meninggal, dia dalam usia 20 tahun. Dia hidup dengan Rasulullah selama 10 tahun. Ketika usia dia 10 tahun, 10 tahun mak dia serah kepada Rasulullah. Sebab ketika Rasulullah sampai ke Madinah tu, orang pakai hadiah macam-macam. Orang bagi pakaian, bagi haiwan, bagi unta, bagi kambing, bagi rumah, macam-macam lah bagi pada hadiah pada Rasulullah. Jadi mak pada Anas ni orang miskin. Bila miskin, dia tak tahu nak bagi apa. Dia tengok dia ada anak, dia bagi anak. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada apa. Ada seorang budak, ada anak 10 tahun, Anas bin Malik pada ketika itu. Aku bagilah kat kamu, kamu suruhlah dia buat apa saja. Rasulullah pun ambil Anas bin Malik. Lepas tu Anas bin Malik dia banyak menceritakan tentang kisah hidup Nabi SAW. Dia kata satu hari Rasulullah suruh aku pergi ke kedai beli barang. Rasulullah hajat kepada suatu barang. Rasulullah bagi pada aku duit dan aku ambil duit pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam perjalanan aku nak pergi ke kedai tu, aku tengok budak-budak ramai duk main bola. Kan? Jadi aku pun join main bola, dia kata. Aku pun join main bola juga. Main bola tu aku sibuk duk main bola tu, tiba-tiba ada orang tarik telinga aku. Tarik telinga aku daripada belakang. Dan aku pun paling. Dan aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tarik aku. Dia kata, ya Rasulullah, maafkan akulah, aku terlupa. Aku kali main bola ni terlupa lagi sampai ke kedai. Rasulullah tersenyum. Rasulullah tak marah pun. Dia kata Rasulullah tak marah, Rasulullah tersenyum. Dan Rasulullah sendiri yang pergi ke kedai. Rasulullah tak marah, kan. Jadi ini antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, mana Rasulullah kasih kepada kanak-kanak, walaupun kanak-kanak, walaupun dia khadam pada Rasulullah, Rasulullah tak pernah marahkan kepada dia. Adakah Rasulullah tak pernah marah sahabat? Pernah Rasulullah marah sahabat. Macam umpama Rasulullah marah kepada Muaz bin Jabal. Sebab Rasulullah marah Muaz bin Jabal? Sebab Muaz bin Jabal jadi imam baca panjang. Kan? Muaz dia baca panjang, sedak, ghalib apa semua. Dia baca panjang. Sudah sembahyang Rasulullah panggil, bagi warning terus. Dia kata, wahai Muaz, adakah kamu nak menimbulkan fitnah kepada agama Islam? Muaz kata, pasal apa pula? Dia kata, jangan baca panjang. Kan, kamu tengok di belakang kamu jemaah-jemaah kamu yang sudah uzur, wanita-wanita yang membawa anak-anak kecil, kan, jemaah yang sibuk bekerja, maka sederhanakan bacaan kamu, kan. Jadi jangan baca panjang lah. Macam Ustaz Mirul baca tu munasabah lah tu, kan, dia tidak panjang sangat. Kalau panjang sangat dia lah tengok jemaah kita macam mana, kan. Tapi jemaah spa ni bagus-bagus, dia kuat-kuat belakang, kan. Tak ada yang duduk atas kursi, semua boleh berdiri, kan. Setakat 5 minit, 10 minit satu rakaat tu munasabah lah. Panjang lah 10 minit, kan. Baca yang sederhana. Rasulullah marah. Sebab tu kita tak semesti benda baik itu bagus dalam keadaan tertentu. Tidak semua benda baik bagus dalam keadaan tertentu. Mungkin bagus pada satu tempat dan tidak bagus pada satu tempat. Itu siasah. Itu siasah urus takbir. Tata kelola Perdana Menteri sebut. Kan? Urus takbir artinya kita melihat pertimbangan muwazzanah, aulawiyah,
pada suatu masyarakat, dia tak sama dengan masyarakat yang lain. Sebab tu berlaku hukum ataupun fatwa berbeza bagi masalah yang sama. Sebagai contoh, berbeza fatwa bagi masalah yang sama, iaitu fatwa ataupun hukum binatang ternakan yang terlepas daripada tuannya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum binatang ternak yang terlepas daripada tuannya hendaklah dibiarkan sehingga dia berbalik kepada tuannya atau tuannya dapat berjumpa kepada haiwan ternakan yang lepas. Itu hukum yang Rasulullah bagi. Itu diputuskan oleh Rasulullah. Mana-mana haiwan yang terlepas, siapa yang jumpa, biarkan. Dan nanti tuan dia datang jumpa, ataupun lembu unta ni, dia pandai balik sendiri ke rumah dia. Di zaman Sayyidina Uthman, hukum yang sama, haiwan terlepas daripada tuannya, Sayyidina Uthman kata, hukumnya siapa yang jumpa lembu, haiwan, kambing yang terlepas, sila tangkap dan bawa kepada balai polis. Kenapa berbeza dalam masalah yang sama? Sebab berbezanya masyarakat. Masyarakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang bagus, yang baik, yang tertib, tak berani mencuri. Di zaman Sayyidina Uthman, macam-macam masalah sosial sudah berlaku. Jadi Sayyidina Uthman kata, kalau lembu atau haiwan yang terlepas ini dibiarkan, akan hilanglah, tak balik jumpa tuan dia dah. Maka hukumnya Sayyidina Uthman kata, tangkap dan serahkan kepada pihak berkuasa. Itu hukumnya. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu juga. Sebab tu ada dalam mazhab Syafi'i, dia ada qaul jadid dengan qaul qadim. Qaul jadid ketika mana Nabi Sayyidina pula apa ni? Imam Asy-Syafi'i berada di Hijaz. Hijaz ni di mana? Di Madinah. Kan? Qal qadim ketika Nabi sallallahu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Kan? Kadang-kadang bertentangan di antara qaul jadid dengan qaul qadim. Kan? Bertentangan macam mana? Macam contoh tawaf. Tawaf kan, tawaf dia ibadat, tawaf wajib dia ibadat, perlu kepada wuduk. Kan? Tawaf dia perlu pada wuduk. Sunat pun perlu pada wuduk juga. Qaul qadim Imam Syafi'i, bersentuhan lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka terbatal wuduknya. Itu qaul qadim, pendapat yang lama. Qaul jadid, bersentuh laki dan perempuan tanpa sengaja, tak sengaja, tidak membatalkan wuduk. Dulu kita taklid kan, kita taklid dengan mazhab Hambali ataupun Hanafi, kan? Sekarang muzakarah haji, dia kata kalau bersentuh tanpa sengaja tidak membatalkan wuduk. Qaul jadid dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kenapa berbeza? Banyak faktor lah. Ijtihad ni dia boleh berbeza-beza, Datuk. Ijtihad satu ketika dulu haram ataupun tidak boleh, ijtihad pada zaman ini dibolehkan. Sembahyang pun kita berijtihad, kita tak tahu arah kiblat kat mana. Kan, kita sembahyang duduk dalam kapal terbang ataupun dalam hutan. Kita tak tahu belah mana kiblat.
Lalu kita berijtihad. Oh, kok ni kok matahari matahari tenggelam belah ni kok inilah kiblatnya. Dan semayang rakaat pertama, semayang menghadap belah sini. Bangun rakaat yang kedua, rasa tak sedap hati. Rasa-rasa tak nampak cahaya matahari kok belah sini pula. Kan, belah sini. Kita pun paling kok ni berijtihad, matahari kok belah sini pula. Dan semayang. Bangun rakaat yang ketiga, rasa tak sedap pula dah. Kan, nampak tanda macam belah sini pula. Ijtihad lagi, ubah ijtihad, menghadap ke belah sini pula. Bangun rakaat 4, rasa ijtihad, kiblat belah sini. Maksudnya 4 rakaat boleh menghadap 4 wajah dengan sebab ijtihad yang baru berpandukan kepada petanda-petanda yang baru. Boleh faham tak contoh tu? Kan? Jadi pendapat qaul jadid dengan qaul qadim mungkin berlaku perbezaan setelah menemui beberapa panduan ataupun ijtihad yang baru. Fatwa berubah-ubah. Kan dulu fatwa merokok adalah makruh. Sekarang ni fatwa merokok adalah haram. Sebab apa haram? Sebab penemuan-penemuan yang baru. Dulu minyak wangi yang ada alkohol tak sah kita pakai waktu sembahyang. Sekarang minyak wangi yang ada alkohol boleh, harus dipakai, diguna untuk solat. Sebab apa saya pergi masuk cerita tu ya? Tadi saya baca hadis bab lain kan? Bab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita makan dan minum memakai bejana emas dan perak. Halal dan haram. Pasal emas. Emas dan perak. Emas dan perak. Barang emas dan perak. Dulu cincin swasta. Cincin swasta boleh pakai tak? Dulu boleh, lah ni tak boleh. Lah ni tak boleh tu. Ada cincin swasta bagi kat saya. Fatwa lah ni kata tak boleh, tak boleh. Swasta ni dia campur emas dengan tembaga. Emas campur tembaga jadi swasta. Payung emas boleh tu. Okey ya. Pinggan, mangkuk, cerek, apa bala semua tu yang dibuat daripada emas ataupun perak, haram kita menggunakannya. Nak makan ke, nak minum ke, nak jerang ayam ke, tak boleh. Raja ke, rakyat biasa ke, tak boleh. Tak boleh ya. Wanita ke, lelaki ke, tak boleh. Barang ni, barang makan minum, pinggan mangkuk ni. Tapi kalau cincin, pakaian hiasan bagi wanita boleh emas. Lelaki tak boleh. Lelaki hanya perak saja, ataupun platinum, ataupun apa lagi lah. Sutra tak boleh. Lelaki tak boleh, perempuan boleh. Serupa juga dengan emas. Lelaki tak boleh, perempuan boleh. Gigi emas. Gigi emas ini asal dia boleh sebab tujuan rawatan. Kan tujuan rawatan. Sekarang ada lagi ke orang pakai gigi emas? Tak ada dah ni kan. Tak ada. Gigi emas tu sebab dia rawatan. Saya tak tahu pasal apa emas tu dijadikan rawatan. Tak sabri. Tak sabri bukan pakai gigi emas. Cabut dah. Wallahu a'lam ya, kita tangguhlah dulu. Kita tangguh, dah masuk dah waktu Isyak. Mudah-mudahan kita sambung lagi
di masa yang akan datang. Minta ampun, minta maaf. Kita baca kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.